Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu nak ajar tentang bab 3 iaitu tajuk redox. Kimia tingkatan 5. Okay, so redox yang ni REDOX adalah dalam perkataan English, bahasa Inggeris. So yang ini kita guna pakai dalam bahasa Melayu lah, redox. Ini English, re daripada reduction iaitu proses penurunan, dan OX iaitu oxidation iaitu proses pengoksidaan dalam bahasa Melayu. Okey, kenapa namanya redox? Disebabkan oleh penurunan dan pengoksidaan berlaku serentak. Okey, dia berlaku secara serentak. Okey. Dan apa maksud dia? Apa maksud oxidation ataupun pengoksidaan? Apa maksud penurunan? So maksud dia kita tengok kepada pengoksidaan dulu. Pertama adalah penambahan oksigen. Okay, bila mana adanya oksigen yang ditambahkan, so itu adalah proses pengoksidaan. Dan dalam masa yang sama ataupun maksud lain, okay, berlakunya pengurangan atau penghilangan hidrogen, H lah. Okey. Ataupun kehilangan elektron ataupun pertambahan nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan kita akan belajar pertengahan bab ini, silap cikgu lah. Okey, dan seterusnya untuk penurunan. Okey, maksudnya ataupun kita boleh perincikan sebagai kehilangan ataupun pengurangan oksigen, penambahan hidrogen ataupun penambahan elektron ataupun pengurangan nombor pengoksidaan. Kita boleh tengok daripada persamaan lah. Okey. Contoh bagi tindak balas redox adalah, okey, kita tengok PbO itu plumbum 2 oksida. Okay, plumbum 2 oksida asalnya daripada Pb2 plus dengan O2 minus. So yang kita pindah silang dia punya charge jadi PbO lah. Okay, namanya adalah plumbum oksida ataupun plumbum 2 oksida. Okay, dan juga hidrogen menghasilkan plumbum. Okay, plumbum ni dalam bentuk pepejal dan menghasilkan air. Okay, cair kan. Okey, jadi kita tengok kepada okey, yang ni H terikat dengan H lah. Okey, yang ni PB, rasa yang ni H O H. Okey. Alright. So PB tadi, okay, asalnya daripada PbO, ada Pb2 plus, O2 minus. Okay, kita tengok lemak. Okay, okay, daripada PbO hasilnya jadi Pb je. Okay, so maksudnya asal daripada ada oksigen, okay, hasilnya tiada oksigen. Asalnya ada, hasilnya tak ada. So kita tengok semula kepada maksud tadi. Okay, yang maksudnya yang ni melibatkan pengurangan oksigen ataupun kehilangan oksigen. So bila mana kehilangan oksigen, so maka dia mengalami proses ataupun tindak balas penurunan. Sebab apa penurunan? Sebab dia melibatkan kehilangan oksigen. Okey, dan kita tengok H2 pula, hidrogen. Okey, daripada H2 hasilnya dia bagi H2O. H2O maksudnya melibatkan penambahan oksigen daripada tak ada, okay, kepada ada. So maksudnya dia adalah tindak balas
balas apa? Tindak balas pengoksidaan. Maaflah terconteng nak cikgu main pula. Okey, so ini adalah tindak balas pengoksidaan. Okey. So maksudnya kalau kita nak buat esei lah kan. Kita cakap okey, plumbum 2 oksida okey mengalami tindak balas penurunan kepada plumbum. Okey, menghasilkan plumbum. Manakala hidrogen gas ataupun gas hidrogen mengalami tindak balas pengoksidaan menghasilkan air. Okey. Okey, ataupun plumbum 2 oksida diturunkan kepada plumbum kerana plumbum 2 oksida kehilangan oksigen. Okey. Kemudian cikgu nak perkenalkan perkataan ejen. Okey, ejen. Okey, bila mana satu bahan tu mengalami tindak balas pengoksidaan, maka dia adalah dipanggil sebagai ejen. Sebagai ejen penurunan. Dia terbalik lah. Sebab ejen ni maksudnya dia membantu. Okey, mengalami tindak balas pengoksidaan. So dia adalah ejen penurunan. Okey, yang ini pula. Okey, yang mana ejen penurunan? Ejen penurunan adalah yang mengalami tindak balas pengoksidaan, iaitu hidrogen. Gas hidrogen. Okay, gas hidrogen mengalami tindak balas pengoksidaan dan dia adalah sebagai ejen penurunan. Okay, kita tengok plumbum 2 oksida pula. Plumbum 2 oksida dia mengalami tindak balas penurunan, maka dia adalah sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Tengok ni. Okey, gas hidrogen dipanggil ejen penurunan. Okey, kerana ia membantu menurunkan plumbum 2 oksida kepada plumbum. Okey, gas hidrogen dioksidakan kepada air kerana terdapat penambahan oksigen kepada gas hidrogen. Okey, ejen-ejen ni maksudnya yang membantu. Okey, yang membantu. Contoh kita kata ejen apa? Travel agent kan. Okey, travel agent ni yang maksudnya ejen yang membantu dalam pelancongan kan, nak bawa orang pergi kenal mana-mana tempat ataupun membantu umrah ke haji kan, yang tu dipanggil sebagai mutawif ke, itu adalah ejen lah. Maksudnya yang membantu. Contoh PBO ni dia mengalami tindak balas penurunan kan. Dalam masa yang sama dia mengandungi oksigen. Maksudnya dia supply, dia bagi oksigen kepada orang lain, iaitu kepada hidrogen kan. Kepada hidrogen. Disebabkan oleh dia adanya oksigen, okay, maksudnya dia membantu kepada proses pengoksidaan. Sebab itulah kita panggil dia sebagai ejen pengoksidaan. Dalam masa yang sama dia mengalami tindak balas penurunan. Kalau nak ingat, dia terbalik je lah. Okey. Dan hidrogen pula. Okey. Kenapa dia kan dia mengalami tindak balas pengoksidaan? Sebab dia terima oksigen kan. Dia melibatkan penambahan oksigen. Dan masa yang sama dia sebagai ejen penurunan sebab dia menurunkan oksigen. Dia menurunkan PBO tadi kepada PB. Okey, dia menurunkan PBO tadi kepada PB. Maksudnya dia yang ambil oksigen tu. Maksudnya dia turunkan lah. Okey. Okey, so cikgu usul balik. Okey, tajuk redox itu oxidation dan reduction, pengoksidaan dan penurunan. Okey, penurunan melibatkan kehilangan atau pengurangan oksigen, penambahan hidrogen, penambahan elektron, pengurangan nombor pengoksidaan. Okey, tengok balik pengoksidaan. Okey, contoh dia. Okey. So sampai sini saja untuk kelas hari ini. Tajuk redox, topik permulaan lah 3.1. Dan
Jangan lupa cikgu akan tinggalkan homework dan tolong siapkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.